Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Faslun ay hadza faslun. Ini satu pasal pada menyatakan wajib pula kita etikot. Maknanya wajib kita yakin dalam hati, percaya sesungguhnya bahawa Allah Ta'ala menyiksa orang-orang yang di dalam kuburnya. Dia sadar. Wajib pula kita i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala menyiksakan orang-orang yang di dalam kuburnya. Orang mana? Orang yang mati dengan dosanya, orang mati. Sebenarnya yang seksa kubur. Sebenarnya yang menyiksa orang di dalam kubur. Jadi pencerahannya ialah Nabi tahu pada kita wajib kita percaya setiap orang yang mati di dalam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa, akan mengazab orang-orang yang mati dengan keadaan berdosa. Jadi perbuatan menyiksa orang yang mati yang berdosa itu sebenarnya yang menyiksa tiada syak dalamnya, yang menyiksakan orang yang mati yang berdosa. Ini setengah daripada kalau yang wajib kita kena percaya. Maknanya kalau kita tak percaya, membawa pada kuburlah kita. Membawa pada murtad kita kalau kita tak percaya dalam kubur ada seksa, ada nikmat. Maka seksa itu badannya seorang yang mati serta nyawa. Jadi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masa dia nak menyiksakan kita dalam kubur, dia seksakan roh dan jasad kita. Walaupun kita kata jasad tu hancur, tapi Allah Ta'ala beri kita rasa azab tu. Nah, kita duduk dalam kubur ni hancur lah lama-lama, lama-kelamaan jasad kita hancur lebur. Tapi masa Allah Ta'ala menyiksakan kita, kita akan terasa azab walaupun badan kita sudah hancur. Roh tak hancur, roh tidak hancur. Jadi bila Allah Ta'ala nak menyiksa, Allah Ta'ala masukkan roh dalam badan, maka dia siksa. Walaupun hancur pun kita akan terasa seolah kita ni ada jasad. Waktu dia nak menyiksa. Dan lagi kita i'tiqadkan soal munkar dan nakir. Ini setengah daripada kalau yang wajib kita i'tiqad juga ialah soal munkar nakir. Wajib kita kena percaya.
Jangan tak percaya. Kalau siapa tak percaya soal bukan lagi, cuba dia maki dulu. Tak tahu ada macam. Kalau ada tak percaya. Dia tak mana ada. Mana ada. Cuba awak maki. Awak minum racun mati. Apa awak? Ni ada udah sesuai. Awak mati, awak lihat sendiri lah. Jadi wajib bagi kita etika akan soal mungkar nakir. Mana ada di sana di dalam kubur soal mungkar nakir, ini ada. Sebenarnya soal mungkar nakir sebenar. Ada sungguh, bukan cerita dongeng. Itu bukan khayalan. Dan lagi ada datang mana? Lagi ada datang mana lagi ada datang? Bila mati. Bila mati dulu ni kita tak rasa lagi pasal kita belum tak soal lagi lah ni. Sekarang ada datang ada ni. Lagi ada datang kalau mati baru lagi soal. Akan disoalkan kita ini memang sampai tak percaya pada soal bukan lagi boleh membawa pada kafir wal iyasubillah. Sebab Nabi sebut telah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sabda Nabi dia bermaksud maksud hadis Nabi sabda sesungguhnya seorang hamba itu Nabi kata lagi apabila dimasukkan ke dalam kubur, bila manusia ni dimasuk dalam kubur, tak kira lah dia ni orang Islam ke orang kafir ke Yahudi ke Kristian, Dayak, Batok ke apa semua akan disoal. Bukan orang Islam saja disoal, orang kafir pun akan disoal, semua disoal. Muslim tak Muslim bisa kecuali yang tak disoal para nabi dan para rasul. Itu dia tak disoal. Orang tarah nabi, tarah rasul, tak ada soal dia. Jadi Nabi kata apabila hamba dimasuk ke dalam kubur dan orang hantarkan oleh hantar mayat ni. Bila letak mayat dalam kubur, bila letak tu naik kampus, kampus pulang dia pulang. Jadi sudah kampus tu pulang balik kan. Orang kata mayat ni pulang tu masih mendengar hantarkan tapuk kaki, tapuk kasut. Ni misalnya kata kita lah mati kan. Masa kita diletakkan mayat kita dalam kubur, saudara-mara yang datang ke kubur mengirim jenazah kita belum pulang sepenuh lagi, baru je nak pulang. Kedengaran lagi tapuk kaki kuk-kak jalan atas bumi. Kita kalau kita tu habis dengar, boleh dengar tapuk kaki orang duduk kabur kubur. Dia pergi mari, tak kau masih kedengaran lagi. Masa tu datang dua mereka. Datang dua mereka. Adahum malakan. Datang dua mereka. Bayar kuda ni. Mereka hari ni. Dia pun duduk. Datang mereka tu. Dia duduk mana? Dia duduk ke mayat. Bukan mereka tu duduk dah. Mereka tak perlu duduk tak fisik, tak perlu duduk sedar dia. Ada kata mereka dia tak fisik. Dia diri takut dengar lupa bawah dia. Mayat muda ni mereka angkat kita. Masa orang tanda kita tu duduk tidur. Dia angkat kita baru seperti orang duduk. Mayat masa dia nak soal. Masa dia nak soal kita dalam kubur, dia angkat mayat kita ni duduk. Seperti kita duduk tayang.
Begitu tu tayak, dia akan bagi kita duduk. Orang kata duduk cokok, dan duduk. Tidak tinggi dah, kan? Kalau dia itu kalau Indonesia pun duduk kan? Ya kan? Akak duduk sebagaimana kita bangun tidur, kita bangun kita duduk. Sebelum ada kita bangun tidur. Yang siapa yang akak mereka? Payah muda ni. Dua mereka takak. Dua mereka takak mayat yang kita tidur ni, akak duduk. Dia perdudukan. Membangun. Mereka tu membangunkan kita daripada tidur. Lalu dia hari ni kata soal. Ada soal. Payakula di dalam. Maka dua orang mereka ni bertanya. Menyoal. Ma kunta takulu fi hadzal rajul. Mama. Ampun kau kata pada laki-laki ini. Mana kata ampun seorang laki-laki ini. Laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mana kata apa dia ni? Nak kata apa? Fa'amal mu'minu, nak kata ada orang mukmin ni, orang beriman pada Allah Ta'ala. Dia kata mana? Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi dialah hamba Allah, dialah Rasul Allah. Tidak. Mana Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah. Dia orang mukmin jawab dia, mana ni Muhammad Rasulullah ni? Bukan dia ni repatesi kau penjaga guru bodoh ni. Kan? Bukan dia ni wakil ayat pada, bukan mati. Ni, abduhu wa rasul. Bila kita boleh jawab, bila kita boleh jawab, laki-laki ini aku bersaksi dia hamba Allah, dialah Rasul Allah. Mereka kata apa? Mereka kata pada orang mukmin yang boleh jawab tadi, Fayakulan. Maka dua mereka kata pada kita boleh jawab soalan. Ya ada unsur ila mak'alikah. Jadi ada unsur lihatlah. Mana tempat duduk kau minal jannah. Dari segala tahu. Ya lah, beres lah. Jadi jangan lihat. Adik tu kita buat lihat segala supaya kita lihat TV lah. Segala sepertinya dia akhirat no. Akhirat tak siapa lagi mau ke kubur. Nak siapa akhirat ni kiamat dulu. Ini dari kubur. Maka mereka tunjuk kamar syurga sebagaimana kita lihat TV lah. Kita lihat skrin pun nampak. Kamar. Nampak malaikat nak masuk tadi lagi dia nampak. Nampak saja ustaz tu. Belum ada masuk lagi. Dia nampak dia start ada dari kubur bahasa. Nampak syurga. Wa amal kafir wal munafiq. Nabi kata, ada orang kafir bila ditanya siapa laki-laki ini, dia nak jawab apa kita jawab tadi. Nak kata, hai Rasulullah dia tak percaya. Dia tak percaya. Kalau dia percaya dia masuk Islam lama. Dia tak percaya. Orang kafir wal munafik, orang munafik. Dua golongan ni, orang kafir dan munafik ni. Munafik ni orang yang Islam di luar, kafir di dalam. Itu nafik. Itu nafik ni luar Islam, hati dia kufur. Di luar yang mengucap syarat tapi hati dia tak percaya. Itu munafik. Jadi orang munafik bila ditanya dia tak jawab. Pasal dia tak percaya. Hati dia tak percaya, mulut dia yang mengucap. Dia tak percaya. Bila tak percaya, mereka tanya siapa laki-laki. Jadi orang kafir, orang munafik akan jawab, la adri. Saya tak tahu. Tak tahu apa saya tidak etik kok. Dia kata saja pun, la adri, aku tak tahu.
tak tahu. Kan? Bila tak tahu itu, wajib berabu bima tariqa min hadidik, maka tiga-tiga mereka dua orang ni muka laki ni, nah, ada buku dengan tukar. Nah, buku dengan tukar. Sekali buku, bila sekali buku. Pakai yasihu sayatan. Menangis apa yang dikuat. Pui, dalam buku, buku. Tapi kita tak boleh minta dengar. Kalau kita dengar ada tamu kau milih lagi ya kita. Tak berani nak lalu ke buku. Orang tak boleh jawab nak buku. Jadi kuat orang yang buku ni menangis. Kalau tak boleh jawab, hampir kuat dia menangis. Payas ma'ahumah. Maka mendengar suara payas ma'ahumah. Payas ma'ahumah. Suara terpikir ni dengar. Siapa dengar? Manusia tak dengar. Nabi kata, mayalihi makhluk yang dikeliling lalat. Keliling lalat. Kecuali manusia dan jin saja tak dengar. Ayah iti, pewo, ular, karung, kucing, punya. Angin-angin. Kalau berkelam api, jangan kubur-kubur api ni. Tapi binatangnya kalau boleh dengar pun, dia tak boleh nak beritahu kita. Ada lembu ni boleh kecek, boleh cakap. Lembu boleh sarap berkuat dia, lembu ajar tu, dia pemandu. Jadi binatang semua makhluk kecuali jin dan manusia tak dengar. Tak dengar suara tepikan orang yang kena pukul di dalam buku. Kan? Kuat, habis dengar. Apa? Itu yang tak ibu kita. Kalau boleh dengar, tak buat hijau lagi kita. Ni, somak telinga kalau hidup pun-dan. Kau nak tu. Tidur tak boleh nak kita orang yang pukul nanti. Lepas tu tak boleh dengar. Jadi, nak wajib kita kena percaya sebab sampai kan. Orang tak percaya dalam buku ada sesok, orang ni murtad kan. Tak percaya pada hari Nabi. Lepas tu yang kata sini, wajib kita etika soal muka dan nakir. Sebenarnya soal lagi ada datang mana akan berlaku kalau kita masuk buku. Tak kira lah kita mati sana, mati dalam buku ke, mati dalam bulu ular ke, dan dalam bulu jurung ke, bulu harimau ke, mesti disoal juga. Walaupun mati dia telah harimau, telah boyo pun kena soal juga, ada buku juga. Ini. Tetapi tiada boleh ditentu akan pertanyaannya soal muka nakir. Mana tak boleh kita nak tentu, mana tidak boleh kita nak khusus. Apa soalan dia tanya? Kita tak boleh nak jaga. Nak jaga apa yang mereka muka nakir ditanya kita ni soalan apa? Kita tak tahu. Kita tak boleh nak tentu. Kalau serupa boleh kita menipu dah. Ini soalan tak sama ni. Berani kan. Ada kalanya soal muka nakir daripada perbuatan semaya. Maksud perbuatan semaya ni, mana ada kalanya soalan yang diaju oleh muka nakir dalam kubur, soalan yang berkaitan dengan hukum solat. Hukum solat. Ditanya, semaya tadi dia. Sudah. Awak semaya atau tidak? Yalah. Kalau kita semaya, keren. Kita tahu. Semaya 5 waktu tak dengar. Awak semaya tidak amat? Yo, bakal kita tak semaya nak jawab. Orang maya dah dengar, nak tipu aku. Kan? Tipu rambut. Ni mereka nyata oleh buku dari ke.
Hari bulan berapa, hari apa, musim apa untuk main. Semua ada catatan dalam buku dia. Nak tipu salih, tipu amak boleh. Nak tipu kanak boleh. Saya ingat. Okey. Dia soal semayang. Semayang awak ni cukup bedok. Lampu awak tak maya tu. Sibuk kerja melekung sekali kenapa. Kenapa tak maya sah? Sibuk kerja tak sudah saya. Kenapa tak payah ngeri? Tak darah sampai rumah mereka balik. Jalan jenuh. Sekali. Kenapa tak payah esok? Dah. Baru tak ada. Tengok bola tak ada esok. Sekali. Tubuh ngatu mapong ada. Jadi ada kala soal dia berkaitan dengan soal. Apa muka main? Dan ada kalanya soal muka nanti daripada perkara iman. Perkara iman ini contohnya dia tanya marrabbuka, siapa Tuhan kau? Itu kalau kait dengan iman. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dia tanya. Itu dia tanya, siapa Tuhan, siapa nabimu, apa agamamu? Itu persoalan berkaitan dengan iman. Kalau dia beriman, tak boleh jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabiyyi, Muhammad Nabiku. Boleh jawablah. Quran ikutanku, Islam agamaku. Boleh jawab. Kalau dia tak beriman, orang kafir, dia jawab. Dia jawab minum. Nak ukur balik itu. Dan ada kalanya soal muka nanti daripada mandi janabah. Tahu mandi janabah? Mandi wajib. Maya aku mandi junub betul. Awak berhenti tak mandi junub? Betul. Ada sahabat mandi tak mandi. Bukan. Anak kamar, isteri amal, mandi wajib tak mana. Ini orang tak mana lah. Ada mandi untuk wajib. Dan barang sebagai daripada kejadian akhirat. Dan ada kalanya soal muka nanti daripada perkara dunia yang harus. Ada tak? Ada juga selain daripada perkara berkaitan dengan kejadian akhirat. Ada juga dia tanya berkaitan dengan dunia. Seperti jual beli jalan berniaga. Awak jual beli, awak tipu. Awak tipu ni jual timbang tak cukup. Kilo tak cukup, timbang tak cukup kilo. Dalam mas kilo, awak kata sekilo. Iaitu jual beli jalan berniaga ni, jual beli yang harus ni, seperti itu masruf. Apa benda itu masruf? Itu masruf. Itu masruf ni, itu ni, hitungnya. Hitungnya. Masruf ni ialah pertukaran uang. Dia panggil masruf. Tukar duit. Tukar duit itu betul-betul. Kalau kita nak keluar negara, ada yang panggil tukar duit. Kita duit Malaysia, nak pergi Mekah, nak ambil duit Saudi. Nak pergi Amerika, nak ambil duit US. Dia panggil itu masruf. Kan? Nanti mana Singapura, kena ambil dolar. Jadi tukar. Walaupun tukar tak harus, berlaku penipuan. Kenapa?
berlaku penisbah. Nah, itu masuk mana perhitungan pertukaran uang. Nah, dan ada kalanya soal mukanaki ditanya daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, dosa. Mana curi, nah mencuri nipu orang, dosa makan riswah, makan ribu. Maka yaitu soal mungkar nakir. Tiada boleh sekali-kali ditentukan pertanyaan dua orang mereka itu. Tak tentu. Mana kita ready ya? Dia tanya boleh jawab. Dia tanya siapa tu? Allah. Tanya soalan lain pun. Tak jawab lah. Nah. Dan yaitu soal mukanaki. Hanya masing-masing dengan barang ditentu oleh Allah Ta'ala atas sekira-kira murtabak orang yang mati. Jadi mukanaki dia tanya soalan dari kubur tentang kalau kita mati. Dia tanya mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi Allah Ta'ala pula dia suruh mereka mukanaki ditanya ni seolah-olah ia berkaitan dengan amalan kita. Masa kita hidup kita ada buat apa kegiatan kita. Nah, kalau mungkin dari masa kita hidup ni kita di kaki instan. Yang kita tanya benda kaitan dengan instan. Kan? Kalau masa hidup kita ni ngedar-dadar. Pergi bodoh. Apa amalan? Itu yang soal. Dan yang biasa itu murtabak orang mati. Murtabak ni pangkat orang ni, darjat orang mati. Darjat orang mati ni video kamu. Mana kalau orang ahli perniagaan mungkin ada kaitan dengan perniagaan akan disoal. Dan yang dibiasakannya orang mati di dalam dunia. Tahu yang dibiasa? Yang dibiasa ni maksudnya kalau kita masih hidup dulu, kita ni biasanya ahli perniagaan, maka jadi soal dan benda yang ada kaitan dengan perniagaan. Paling kita ni kerja kita biasakannya sebagai seorang guru. Akan ditanya tanggungjawab kita sebagai seorang guru. Kalau kita kerja ke majikan, apa kerja kita? Maka barang siapa ada perbuatannya, barang siapa yang dibiasakannya di dalam majikan atau kejahatan, maka dengan hal perbuatan itulah dijawabkannya barang siapa kepada pertanyaan dua orang mereka itu. Maknanya apa? Kalau orang kerja dia masyarakat dunia, kerja dia suka mencuri, dia akan jawab dengan cara mencuri. Kalau orang biasa di dunia ni suka simpan wang, wang banyak tu dapat disimpan, akan dijawab dengan cara simpan wang. Akan jadi pasal dia masa hidup mula dia tengok ada akhirat tengok duit. Bila muka sakit aja, duit dia awak. Pasal hati dia tengok duit. Dia tengok kau ringgit. Kalau dia orang jadi hidup nekor dia. Kata siapa bayar kamu? Dia. Pasal dia kuat. Apa yang ditanya lain dia dijawab. Pasal hidup besok. Dia tak ada fikir dah Tuhanan, tak ada fikir hal kerosulan, tak ada fikir nak jual berapa sedikit.
Nak jual berapa sekilo. Bila muka hati tanya kubur, dia ingat 10 yang sekilo. Oh, ada jadi soal. Baik. Dan barang siapa ada biasa ni kebiasaan. Di dalam dunia menyebut la ilaha illallah. Dia banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia banyak letani itu sikit. Serta tahu dia barang siapa ada maknanya mana la ilaha illallah. Mulut dia sebut la ilaha illallah. Dan artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan artinya maka dengan kelima itulah dijawabkannya barang siapa kepada pertanyaan dua orang mereka itu. Siapa Tuhan kamu? La ilaha illallah. Aku betul. Siapa Nabi kamu? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ini besok. Demikian jawab pertanyaan dua orang mereka. Tiada ditentu dengan jawab yang tersebut di dalam talqin. Kadang-kadang dalam talqin kita ajar dah. Orang baca talqin dalam buku itu mengajar cara-cara jawab soal muka nanti. Jangan-jangan soalan lain yang diajukan. Tidak semestinya disoal sebagaimana diajar dalam talqin. Talqin itu kajian. Maroboka wa man nabiyuka. Kalinya tanya soalan lain. Bukan. Yang tiada lazim muapakah jawab itu. Tiada lazim, tiada semesti. Tidak mesti muapakah jawab itu. Jawab soal muka nakir dengan pertanyaan itu. Kadang-kadang jawab lain, soalan lain. Terkadang ada pertanyaan yang daripada etika iman. Kadang-kadang bukan akhirnya tanya berkaitan dengan iman. Mana contohnya? Marrobuka, siapa Tuhan kau? Wahai si pulang. Siapa Tuhan? Adalah jawabnya dengan hitungan mata benar, atau hitungan riak, atau lainnya daripada yang biasa dalam dunia. Jawabnya betul tak ada minum-minum masalah. Orang tanya siapa kamu? Dia ayat antum tu. Dia jawab antum tu. Dia beritahu hari ini dalam baik. Kan? Gaji sekolah sekian-sekian, pecing sekian-sekian. Contohnya seperti ditanya oleh mereka. Mereka tanya, siapa Tuhanmu? Mereka tanya oleh guru. Siapa Tuhan? Dan siapa Nabi-Mu? Maka dijawabnya soalan yang biasa dengan penyajian dunia. Dia jawab kan? Emasku di rumah sekian-sekian banyaknya. Orang tanya siapa kamu? Dia ada duit dulu. Nekat ni tanya siapa Tuhanmu? Siapa Nabi-Mu? Dia jawab kan? Duit di rumah ada 1,000 duk simpan. Orang tanya soalan lain. Dijawabnya emas disimpan ni dalam almari di rumah. Soalan. Dia jawab kan? Dia kata emasku, emas tak ada emas. Dia kata emas saya sekian-sekian ke mana? Dan rialku, hari-hari RM2, rialku pada tangan sianum sekian-sekian banyaknya. Mereka tanya siapa Tuhanmu? Wahai Saleh. Saleh jawab kan? Waringi saya ada di tangan Yusuf 10,000 tak payah lagi. Boleh tanya soalan lain. Dia jawab soalan lain. Pasal apa? Hari-hari ingat duit sama orang. Ingat waringi ditanya orang. Ingat waringi dalam main. Waringi aku dalam Islam sekian. Main sekian. Dia situ.
Tahu haji sekian, pasal dan masa dia hidup ngau tahu haji sekian. Oh, Islam sekian. Jadi bila mati terbawa-bawa sebagaimana yang dia ingat. Maka jika seperti demikian itu jawabnya nyesal. Kalaulah soal ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, lalu dijawab emas aku banyak kat rumah, uangku banyak simpan kat bank, kali itu dah jawaban. Maka dipukulnya seorang itu oleh malaikat, dia akan jawab yang lain daripada kelima dah tidak tidak. Tak boleh jawab pun sekalipun. Masuk dalam bumi 70 hasta. Gelai. Lah sekali betul. Orang ada pending sudah betul nak bangunan nak dia jambatan dah. Berapa hari tu ping berapa hari nak dekat gelas patah. Ping oh. Semantai dia 2 hari nak boleh kau masuk. Kan? Semantai dia. Ni mereka pun 17 masuk. Allah kalau mereka main beli kota ada mak siap. Pandai dia. Mari supaya ke. Kali ping 17. Dosa ping mereka lah kita pada pagi beli wajah masuk. Kita malu pun pasal mana? Pasal nak testing dia bukan. Dah tu baru lah besi baru ni mereka kita pun tu kapsi kan. Masa tahu dia jawab pun. Itulah yang tersebut mana bila soalan yang ditanya siapa Tuhanmu tak boleh jawab. Contoh naik pula. Siapa Nabimu tak boleh jawab, tak boleh jawab, tak tahu. Ya. Tak tahu. Tujuh belas tahun. Allah azab je lah. Tak boleh jawab. Itulah yang tersebut dari kitab Syarah Jawaharatul Tauhid. Barang siapa menjawab soal muka dan nakir dengan kelima, La ilaha illallah. Siapa Tuhan? La ilaha illallah. Ada yang yaitulah alamat orang yang anugerahi, orang yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat anugerah, dapat kurniaan daripada Allah taala, boleh jawab dengan beres. Nah, yang beroleh kemenangan. Benar. Mana benar? Lepas daripada azab kubur benar. Nah, sama. Dan lepas daripada seksa, ia disesaan kubur. Maka saya kira kita, jadi jawapannya pengajar pada kita yang apa? Pengajaran yang kita ambil daripada peristiwa itu. Nah, kalau sekiranya apa yang disoal, lain yang dijawab akan dipukul, bagaimana caranya untuk memudahkan kita jawab soal bukan? Apa yang perlu kita buat? Maka saya kira kita biasa. Saya kira kita biasa, sepatutnya kita membiasakan diri menyebut lima la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila ni ketika hidup dalam dunia, jadi semua kita dunia perbanyakkan zikir. Nah, lepas solat itu lagi bagus. Nah, biasa kita lewat sekali lepas solat subuh. Tiap-tiap kali lepas solat subuh di masjid kita, insyaAllah ada tadi. Ada tadi pada dulu, sekarang ini dan selama-lamanya tadi. Ada solat, ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada. Ni atas ajaran, kalau tak besok, nak sebut payuh ni. Bila sakit lagi payuh, nak mati lagi payuh, nak sebut. Ada juga sebut tiga keju. Kalau tu tak dikira, jalan, telangga batu sapu, terak rumah, la ilaha illallah.
Jadi dia mengucap lepas pada. Pelanggaran tu teratur pada dia masuk opono. Ambil yang benda tak tahu, dia tak ingat dia mampu. Bila pautung keluarga kena di kayu, la ilaha illallah. Anak dia kencing bau la ilaha illallah. Tak nanti dia kena amalan semua wiri. Bukan kerana keju, bukan kerana sakit, bukan kerana susah. Sentiasa la ilaha illallah. Ni nanti kencing bau la ilaha illallah. Dia pergi pasar nak beli. Berapa ni telur ni? RM1 berapa biji? Gue kata sebiji RM1. Bunyi sebiji RM1. La ilaha illallah mahanya. Jadi teka mahal, la ilaha illallah. Teka tak mahal, la ilaha illallah. Nanti kecil. Kan? Tu dia kira lagi la ilaha illallah. Bunyi juga lah. Orang lagi tak sebut langsung. Kejuk tak kejuk, sakit tak sakit, penat tak penat. Allah. Orang kata la ilaha illallah, Allah. Nak sebut la ilaha illallah tak keluar daripada bibir mulut. Betapa dia biasanya dia sebut. Penat mana untung berperak Allah. Ada kata kat la ilaha illallah, ni kat Allah. Nak sebut la ilaha illallah tu payah. Ini menyebabkan tidak kebiasaan. Tak ada kebiasaan menyebut la ilaha illallah, teratur kubur pun Allah. Orang kata la ilaha illallah, Allah. Ini tak berat. Jadi anak apa? Saya kira kita biasa menyebut la ilaha illallah masa kita hidup, hingga bercampur ia menyebut la ilaha illallah. Hingga bercampur ia sebutan kalimah la ilaha illallah serta maknanya, makna la ilaha illallah, sebutan dengan maksud yang tersirat, yang tersurat, campur-campur dengan darah dan daging kita. Apa maksud campur darah daging? Maksudnya begini, nak suruh kita sentiasa berkata la ilaha illallah, seolah la ilaha illallah ni darah daging kita. Pun kita makan nasi. Betapa biasanya hari-hari kita makan nasi, maka nasi menjadi daging dan darah dalam tubuh kita. Biar begitu. Ada kita tak makan nasi dah hari. Ada tiap-tiap hari makan. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, silap-silap oleh jom makan malam apa. Kalau salah oleh jom makan ketiga pagi. Mana betapa kuatnya kita makan nasi menjadi darah dan daging dalam tubuh. Maka begitulah kuatnya kita menyebut la ilaha illallah, sehingga la ilaha itu jadi seolah menjadi darah dan daging dalam tubuh. Ketuk sikit, la ilaha illallah. Ingat satu. Jadi dah. Hingga jadi saya kira kita biasa membiasakan diri menyebut la ilaha illallah sehingga sampai kepada pasti. Tidak kata sampai pada lalu mana orang kata kencing bertilah. Tak ada kencing. Jadi ibadat ni tak ada istilah kencing. Bukan duduk mati. Pencing ni kerjaan dunia. Semayang tak ada pencing. Bukan duduk mati. Tak ada kata bila sekarang kita tak semayang dan seteruk ni tak larat. Seteruk pun nak semayang lagi. Sehingga mati. Itulah yang disuruh Allah. Biar jadi dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah pun biar betul lah. Sikit-sikit pun biar betul. Tak betul, tak jadi. Kadang-kadang ada orang tak betul. Tak betul apa pun. Belum mulai hidup lagi pun. Ini biasa buat tali arwah ke. Tali masjid pun silap-silap boleh jadi. Awal-awal ada lagi la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Bila masuk di hati kau laju. Bila masuk di hati kau, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tanun. La ilaha, la ilaha. Tanun, la ilaha. Kau panggil milah. Satu. Ataupun satu orang la ilaha. La ilaha. Lek juga pun lek. La ilaha illallah. La ilaha bukan lek. Ada kok itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Titik orang jatuh petangmu. Apa hal ini? Seolah-olah duduk di tepi jurang. Duduk di tepi anjung. Nak main la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia betul. Sikit tak apa tapi dia berkualitas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La bukan lek. Illa bukan illa. Depan illa la ilaha illallah. Illa illallah. Ampun lo. Ambil buku saja. Oleh pada buku habis kau. Betul boleh. Ya kita buat yang la mari atas la bukan la indah. La indah. La katanya. Boleh la pendek itu. Biar betul. Supaya apa kita sebut tu ada mujarak, ada aura dia. Dan tak ada aura sebut tak tu. Macam-mana nak jadi? Ada power. Wallahu a'lam bis-shawabi wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Illa ma'alana. Wala hawla wala quwwata illa billah.